Ada setengah ulama berpandangan bahawa takwa ni bermaksud sami'na wa ata'na, dengar dan kita taat, kita patuh apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan kalau nak dapat takwa ni, kata Sayyidina Ali, latihan takwa ni ada 4. Pertama, khauful jalil, takut pada Allah Ta'ala. Takut. Bulan puasa ni jadi takut nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Takut tak ada buat dosa. Jangan kita terpedaya, terkeliru. Wah, pahala banyak. Betul? Pahala dilipat gandakan. Betul. Kalau macam tu buat dosa je pun akan dilipat gandakan kalau buat dosa bulan puasa. Buat puasa tangkap orang masuk dalam jenazah. Sebab apa? Tak puasa. Keluar macam-macam, mula dapat surat gastrik lah apa. Betul, gastrik apa semua, tapi itu tidak memberikan izin kepada kita kalau kita sakit tu boleh makan depan khalayak. Siapa kata boleh? Tak boleh. Jangan main. Bulan puasa ni Allah bagi orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Tak ceritanya orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti. ABC Allah bagi cuti. Jadi orang perempuan yang tiba-tiba dia period kan, dia cuti kan, dia boleh makan tapi dia tak boleh nak makan. Ya Allah, kat mana aku nak makan? Ahlan wa sahlan, ya marhaban bika ya Ramadan, ya ahlan wa sahlan, marhaban, ya. Kita ucapkan selamat datang pada bulan Ramadan, ya syahrul Ramadan mubarak yang akan sampai dalam masa 2 minggu insya-Allah. Yang itu dipersilakan oleh Tuan Ustaz, dan masa semua disebut oleh Tuan Nazir terserah kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Nazir, begitu juga Tuan Imam, barisan jawatan kuasa penggerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, terutamanya untuk ketua kan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, syukur sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada hari ini, berada di dalam majlis ilmu yang mana disebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi pagi ni ramai betul. Alhamdulillah. Tak sangka masjid boleh diramaikan seperti ini. Yang cuma yang tak datang lagi ramailah kan. Cuma ini usaha yang boleh kita buat. Sekarang ni dah ada program subuh macam Jumaat, katakan sekarang. Sebenarnya memang kalau kita tengok kan, Nabi pun sebut pada orang yang munafik kan, pada orang yang munafik berat baginya nak datang 2 solat ni, iaitu solat subuh dan solat isyak berjemaah. Itu yang paling berat sekali. So kalau kita boleh datang, makna okey lah tu, ada tanda-tanda kan. Tapi itu 2 solat yang paling susah. Bahkan malahan kalaulah kita tahu kelebihan solat subuh dan solat isyak berjemaah, Nabi beritahu sudah tentunya merangkak pun kita akan datang. Kan? Macam itulah kelebihannya. Dan di setengah tempat dia buat program
Kanak-kanak yang bersekolah datang solat jemaah subuh dapat duit belanja RM4. Dia buat macam tu. Mak ayah pun bising, pergi, jangan tak pergi. Mak ayahnya tak pergi, anaknya disuruh pergi. Kemudian AJK Masjid terpaksa pula buat satu program yang datang semayang subuh berjemaah di masjid 40 hari berturut-turut. AJK Masjid sahkan layak cabutan bertuah menang skuter. Duit peruntukan pakai YB kawasan. Macam tu kan. Ramailah datang, tapi ada yang cakap, dia kata kan tak ikhlas pula. Dia kata kadang terpaksa buat macam tu sebab bila orang tu dah usaha nak dapatkan sesuatu, hari-hari dia bangun pagi baru dia rasa kelazatannya bila bangun pagi. Pernah Nabi tegur putrinya Fatimah ketika itu sedang baring-baring di tempat tidur di waktu pagi itu. Nabi tegur, "Hai putriku, bangunlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada awal subuh sampailah terbit matahari." Maknanya masa tu Nabi tegur, "Hai putriku, bangunlah, jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang." Maknanya Nabi dah tahu dah ramai yang tak bangun daripada bangun subuh ni. Jadi tuan-tuan yang datang ni kita pilihlah, kan, tahniahlah diucapkan kepada yang baru pertama kali datang ke masjid ni, selamat datang diucapkan. Walaupun duduk kat sini tapi first time datang, selamat datang. Baru tahu betapa cantik masjid ni, selesa betul masjid ni. Sujud termonam muka kan, sebab kapet tebal kan. Ni belum pasang aircon begini. Tak ada kan? Ada. Ada aircon berdiri ni. Okeylah. Hebat masjid ni kan? Seronok saya datang, suka tengok. Jadi ada satu dekat Pahang, tak silap saya, di Sungai Koyan, tak silap saya. Setiap pagi memang ramai macam ni. Setiap pagi dia tak payah kempen, memang ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang di sini pun macam tu, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk hari ni ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ni biasa semua orang guna dah ucapan ni. Kemudian menjelang ni, alhamdulillah kita di Malaysia sekarang ni, alhamdulillah tajuk dah bertambah advance. Sebelum Maulud dia dah buat ceramah Maulud dah. Tak kisah, tak ada masalah. Malahan di Johor sepanjang tahun ceramah Maulud kan. Isra' Mi'raj tak payah tunggu tarikh cuti, Isra' Mi'raj awal lagi dah buat. Macam Ramadan pun sebaik-baiknya macam ni, sebelum Ramadan kita dah buat pengisian tentang Ramadan kan. Malam tadi dah ramai dah yang baca Yasin, tahlil apa semua kan, azam barunya macam-macam kan. Dan hari ni dah tak ada dah puasa sunat kan, melainkan pada orang yang masih berhutang dan orang yang memang sepanjang hayat dia istiqamah, tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis kan. Jadi macam mana pun kita penuhkanlah menjelang Ramadan ni, kita penuhkan dengan ibadah yang kita boleh buat. Dan jangan lupa solat sunat taubat menjelang nak sampai kan kepada bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ni memang tak asing pada orang Melayu, bukan orang Arab ya. Orang Melayu biasa ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, terutama kat Bukit Kapar, ahlan wa sahlan kan. Tadi pun yang menyambut saya ahlan wa sahlan dia cakap. Dan kalau kita tengok maksud ahlan wa sahlan ni lebih luas, bukan hanya sekadar selamat datang, tetapi ia ahlun. Bahasa ahlun tu sendiri adalah merupakan artinya keluarga. Maknanya rapat betul. Satu ucapan untuk mengalu-alukan orang yang agak rapat dengan dia untuk datang. Jadi Ramadan ni mau tak rapat kan? Rapatlah kan kita. Kalau tidak, takkanlah macam tu sekali kan kita buatkan tajuk dia. Takkan macam tu sekali kita buat peringatan. Maknanya penting. Dan bila datangnya bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datang bulan Ramadan, dia lebih kurang kalau kita andaikan macam kita menyambut orang datang ni macam tetamu lah. Tetamu kan, konsep tetamu, orang yang berkunjung datang ke tempat kita atau rumah kita menziarahi, sama ada dia jemput ataupun tak jemput. Dan adab melayan tetamu, ni kena beritahu dulu ni, konsep ni. Sebab dia sebut ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, macam sama datang kan. Adab melayan tetamu ni, pertama, layanan baik, layan dengan baik. Yang kedua,
ikhlas dan berlapang dada. Dah dia datang, layan dia lah, masuk lapang dada, keluarkanlah apa yang ada, bagi makan. Kan, macam Samsul datang ini kan, seronok ada dengar, sebab belum apa-apa kita dah siap gerai kan. Mana takkan untuk Samsul tak ada kan, tetamu kan, macam tu lah. Jadi kurang-kurang kan. Jadi apa yang kita ada yang terbaik. Kemudian muka yang manis, sambut manis. Tadi saya sampai duduk tadi, orang nampak saya kat sebelah dia sembahyang, wah manis muka menyambut. Kemudian menyediakan keperluan ikut kemampuan kan. Layanan yang baik, muka manis. Contohnya, boleh nak tumpang bilik air, dia bawa pergi masuk bilik utama, bukan bilik belakang, bilik utama. Dia tak pergi yang bilik air tetamu tu, tak, bawa bilik utama, bilik air dia. Sebab tu yang terbaik dia boleh bagi. Tak apalah yang sini, bagi selesa betul. Dan begitu juga menyediakan kemudahan yang terbaik. Kelebihan melayan tetamu ni pula, kelebihan melayan tetamu, murah rezeki, dapat rahmat dan berkat daripada Allah kan. Begitu juga menambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah. Peluang ni kalau digunakan, mengeratkan silaturahim, membantu kan, menarik perhatian orang yang bukan Islam menjadi seronok tengok, bagus betul cara dia melayan. Yang bukan Islam bila diajak datang ke rumah dia, bila dia datang, baguslah. Kadang-kadang kita buat kena kahwin kadang-kadang kan, dah tahu dia sensitif, kita dah siapkan dah lauk khas untuk dia. Yang bukan Islam tu, yang Cina tu, siaplah garpu dengan sudu untuk dia kalau dia nak makan kan. Kemudian begitu juga mendapat ganjaran pahala dan keampunan. Dan ada 3 golongan yang datang menyambut tetamu ni. 3 golongan. Yang pertama, dia rasa, alah kenapa pula dia ni datang. Pertama, apa hal pula dia ni datang, aku tak ajak dia, rasanya datang pula dia. Satu. Kategori kedua, datang tak datang sama. Datang sama. Yalah, maksudlah sama je. Kategori ketiga dia gembira betul, ya Allah seronoknya. Daripada semalam dia tunggu kawan tu datang. Macam tu lah. Daripada hari tu lagi dia dah baca-baca dia datang. Jadi mana kata ada 3 golongan. Macam tu jugalah nak dikaitkan dengan Ramadan ni. Ada golongan yang pertama, dia rasa sedih sangat dengan Ramadan sampai. Sedih kan tetamu sampai Ramadan. Aduh, dah ada Ramadan dah. Dekat mana pot clear. Dia dah tahu dah. Aduh, dia dah mula dah wujudkan grup dia balik. Dia ada grup WhatsApp dah. Di grup dia, grup geng-geng Dorai, geng-geng mama ni, kedai mama ni. Dia tahu dah. Ada grup-grup ni. Kat mana nak lepak, pengagihan pembahagian tugas, seorang cari air, seorang cari makan, betul kan? Ada orang rasa sedih, malahan dia siap beritahu kan anak dia, nak esok dah tak boleh makan tau, semua punya teruk bapak macam nak mati sangat. Tak boleh makan kata. Habis waktu buka boleh kan? Macam tu lah keadaan dia. Di Malaysia ni dia lain. Malaysia ni dia suasana dia antara siang dan malam tu lebih kurang kan, maknanya 12 jam macam tu lah. Kalau kita tengok kat negara tertentu, dia di belah-belah Balkan sana, siang dia panjang, malam dia pendek kejap je. Kalau di belah-belah Amerika Selatan sana, ada yang siang 7-8 jam je. Siapa yang nak buat lawatan sambil belajar bulan puasa, boleh pergi sana lah. Sana kalau buka bazar Ramadan, rugi, kejap dah buka. Macam tu lah kan. Jadi mana kata ada orang tu sedih sangat, Allah sampai pula puasa ni, apa nak buat ni, susah hati. Kategori kedua, puasa tak puasa sama kan. Puasa yang pergi 2 minggu ni, ayolah, tahu dia tak ada apa-apa tindakan pun buat, biarlah, puasa lah macam mana kata. Sama je. Dan kategori yang paling gembira, kategori ketiga dia gembira betul, ya Allah dah nak Ramadan dah, Allah tak sabar betul rasanya. Itu sama macam orang Arab bila masuk aja Rejab, dengarlah imam baca Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Dia dah happy, dia dah mula cari kurta, baju nak bawa tarawih.
Isiat Al-Quran yang terbaik dia nak baca nanti untuk tadarus dan siap sejadah, bertukar sejadah baru ni semua menyambut betul-betul ni kan. Masuk punya Rajab dah terbayang Ramadan. Hebat tak tuan? Hebat tak? Hebat lagi orang Bukit Kapar, belum Rajab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh daripada orang Arab. Orang Arab tu masuk Rajab terbayang Ramadan. Bayangkan tahun depan dah booking dah tempah dah semua kan, dah tempah siap kan. Ya, Pak saudara saya dekat Kelang dah booking dah. Dia orang dah order nampak ada sate untuk open house. Bayangkan takut nanti tak sempat booking awal. Pak saudara saya ramai sini, saudara yang meniaga sate ramai sini ya. Jadi dah mula dah. Jangan fikir dah raya ke berapa, raya ni buat apa, raya ni buat apa. Dah asyik betul. Dan di Malaysia paling hebat sekali raya. Malahan habis Syawal dah ada lagi open house. Macam mana tu? Mana terlebih-lebih lagi kan. Macam tu. Sedangkan kita nak ubah cara kita, fokus kita lebih kepada bulan yang menjanjikan kepelbagaian pahala dan ganjaran melipat kali ganda, iaitulah bulan Ramadan. Contoh orang nak datang, siapa tu nak datang, kenapa? Dia tu siapa? Kau tak tahu. Dia ni kalau datang, banyak benda dia bawa. Semua dia bagi hadiah ni, bagi ni. Lepas tu dia banyak, lepas tu baik. Rugi kalau kita tak sambut dia. Macam tu lah. Macam tu keadaan Ramadan. Jadi kena bagi tahu, kena ta'aruf dulu. Apa maksud Ramadan? Apa maksudnya? Kenapa kita sambut Ramadan? Kebanyakannya dah tahu. Ini just ulang kaji je lah kan. Jadi kalau kita tengok Ramadan tu berasal daripada perkataan ar-ramd, itu panas yang menyengat. Itu bulan Ramadan biasanya panas. Sekali dapat hujan, alhamdulillah kan. Macam dulu ada hari puasa pertama, puasa kedua tu dah ribut dah kan. Tu rezeki lah tu, hujan lebat apa semua. Tapi kebanyakan masa panas. Orang kaitkan puasa ni dengan bulan yang panas terik. Panasnya luar biasa. Macam mana tak luar biasa? Makan pun tak boleh kan. Asyam lah. Apa maksud siam? Ada orang cakap siam ni maksud dia Thailand. Betul dah tu. Thailand tu maksud siam. Tapi asyam tu orang faham mudahnya puasa, iaitu menahan diri dari melakukan, dari segi bahasa menahan diri daripada melakukan sesuatu ataupun menahan diri daripada berpergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu asyam. Menurut Ibnu Manzur, pakar bahasa, dia kata maksud asyam ini adalah perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham? Tak boleh makan, faham? Tak boleh minum siang, tak boleh nikah. Betul ke tak boleh nikah belum puasa? Sebaik-baik nikahlah belum puasa, sebagai langkah penjimatan. Macam tu. Majlis akad nikah berlangsung pada waktu zuhur, insyaAllah. Selesai, tak ramai orang datang. Kalau datang pun tak kisah, ramai cari zuhur sebab nanti baru. Dan majlis makan beradab maka dilangsungkan pada waktu sahur, insyaAllah tak ramai. Waktu sahur buat makan beradab kan, macam tu kan. Jadi tak ada masalah nikah. Cuma maksud tak boleh nikah ni, perbuatan orang menikah tu tak boleh buat pada waktu siang. Bukan hanya perbuatan orang menikah, deposit pun tak boleh. Maknanya mukadimah kepada perbuatan seterusnya. Bulan puasa ni mencabar kan orang perempuan. Hati-hati umuman orang lelaki bulan puasa ni, tiang elektrik pakai baju pun dia kat awak. Macam tu kan. Air kosong pun nampak sedap sangat kan. Air gaul ni biasa tengok lah. Tiba-tiba sedap pula air. Adalah perlu-perlu uap sejuk dia tu kan. Jadi orang kebetulan panas, berkembang pada hari. Aduh, panas tengah hari, dekat hall bawah kipas, depan suami nak dia tak kira tua muda tau. Sebelum ni dia tak ada selera. Bulan puasa lain macam Allah Akbar.
abang tak panas ke? Dia tanya suami ni. Aku dari tadi panas tengok kau. Jadi mana kata perbuatan deposit janganlah peluk sikit je, tak boleh tak, jangan. Dan begitu juga berbicara. Kamu masa tak boleh bicara, bukan tak boleh cakap, boleh cakap, tapi bercakap ni, berbicara ni untuk mengelakkan kita bercakap benda-benda yang larut, benda yang sia-sia, apatah lagi dosa pada waktu bulan Ramadan ni. Sedangkan mulut kita ni betul, lidah kita ni betul digunakan untuk tujuan mengingati Allah pada bulan Ramadan. Itu sebab Abu Lais sahabat ni kata 7 tanda takut kepada Allah. Nombor 1 dia sebut lisan, cakap yang baik-baik, berzikir, mengaji Al-Quran. Itu sepatutnya. Ni bulan puasa empat lah. Bayangkan ketika zaman Nabi ada 24 perempuan bercerita pasal orang punya seronok dia bercerita pasal orang sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka ya Rasulullah. Pernah sangat bayang punya teruknya mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Nabi kata, kamu tak minta izin kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kamu keluarkan apa yang ada daripada mulut kamu. Di luar kan terkeluarlah daging busuk saudaranya yang diumpatnya itu. Kita perempuan tak ada sampai macam tu, betul tak? Betul tak perempuan? Tak sampai macam tu kan? Tak sampai macam tu kan? Mana dia mengaku umpat, cuma tak sampai berbuka. Macam tu kan? Orang ajar macam mana kita? Tak adalah, bagi contoh yang baik kan? Jadi tak ada, tak mau umpat, tak usah. Ada je benda nak cakap pasal orang kan? Ada tu siap beritahu, aku ni bukan nak umpat, sekadar berkongsi, sama, tak usah. Banyak lagi. Itu sebabnya bahaya sekarang ni nak pula. Dulu senang, dulu TV mula pukul 5, sekarang TV 24 jam satu. Dekat tangan pun boleh tengok macam-macam bahan-bahan untuk umpat. Ya Allah, tak sangka ni, astagfirullahaladzim, ya Allah, bila dia buat perangai ni macam tu kan. Kita pun cakap, kita pun forward. Kita tak payah cakap tapi forward. Sama, lisan berlidah, lisan berjari. Jaga. Nampak tak? Lisan pertama. Yang kedua, mata tengok yang baik-baik. Yang ketiga, hati sangka baik. Yang keempat, perut, jangan menangkap benda-benda haram masuk ke dalam perut. Yang kelima, pada langkah kaki kita, melangkah tempat yang baik-baik. Tangan, perbuatan yang baik-baik. Dan yang ketujuh, pada ketaatan kepada Allah dan Rasul. 7 perkara ni Abu Lais sampaikan disebut kan? Jadi mana tanda takut kepada Allah? Pertama, lisan. Yang kedua, mata. Yang ketiga, hati. Yang keempat, perut. Yang kelima, langkah kaki dia. Keenam, tangannya. Dan yang ketujuh, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau dari segi istilah syaraknya, menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Sambungannya yang hujung yang paling mustahak sekali, kerana Allah. Itu penting. Kan? Ada kadang anak-anak tanya, Mak, kenapa kita kena puasa? Soalan popular. Mak, kenapa kita kena puasa? Ayat yang biasa dijawab, kalau tak puasa tak boleh raya. Macam tu kan, orang Melayu tu jawapannya, tak puasa tak boleh raya. Oh, ya ke? Kita pun tengok pakcik yang tak puasa tu, elok ada raya. Macam tu kan. Tapi tak, dia pula jawab, dah orang lain puasa, kau puasa je lah. Macam tu. Ada jawapan lagi satu yang paling tegas sekali, kau jangan tanya lah, puasa je lah. Macam tu. Tapi kalau kita tengok, kalau anak-anak tanya, anak sekarang cerdik, dia memang macam-macam soalan dia tanya, bagus, bagi jawapan yang tepat. Mama, kenapa kita kena puasa? Sebab Allah suruh. Steady mak dia. Kerana Allah perintahkan kita. Itu jawapan saja. Tapi soalan anak-anak dia tak kata henti di situ je. Soalan sambungannya, bila? Macam tu. Bila kata Allah suruh, bila Allah suruh dia kata. Dah hura mak dia. Kan? Bila dalamnya dah. Cuba buka dalam Quran. Dalam Quran
tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu Allah begitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua ingat ayat kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat. Cuba tengok apa makna dia. Wahai orang-orang beriman, maknanya orang yang percaya je. Orang yang percaya je. Orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, percaya kepada kitab. Orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman. Kalau contoh orang yang tak buat apa kata Rasul itu tak beriman. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya belum confirm lagi takwa tu, tapi ada harapan. Pergilah kau ke masjid, mudah-mudahan kau faham maksudnya. Mudah-mudahan, mana tak confirm lagi faham. Mana? Aku dah isi laporan kerja tu, mudah-mudahan dapat je. Isi orang ada harapan sebab ada usaha dia nak minta kerja. Ada mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi maknanya dah disediakan peluang untuk kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi mana kata takwa itu menjadi target kita. Dalam hal ni kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maka dalam bulan Ramadan ni ada dua perkara yang kita nak pandang sebenarnya selain daripada siyam, puasa. Siam tu kalau siam saja senang, puasa je tak tahu lah besok puasa. Dan puasa orang Islam ni adalah puasa yang paling gentleman sekali. Mana gentleman paling orang kata paling berani lah. Sebab puasa tak makan tak minum, itu baru puasa. Ada setengah orang puasa tapi tak minum air, yang tu dia puasa dia boleh makan tapi tak boleh minum air. Ada orang tu puasa dia boleh makan, dia boleh minum air, minum air dia digorok lagi air. Kita puasa tu tapi minum boleh. Itu puasa benda tu. Tak tahu dia nipu siapa, tak tahu. Yang ada tu pula puasa dia tak boleh makan daging, itu puasa dia. Tapi puasa kita memang tak boleh makan, tak boleh minum, melainkan terlupa. Terlupa di siang hari, termakan dan tertambah sebanyak 3 kali. Itu melampau lupa juga. Itu bukan lupa tu, sengaja kan. Saya pernah dulu waktu hari awal-awal puasa dulu lah, lama lah, masa tu anak kecil lagi, rumah saya kata anak abang suapkan anak makan pupuk amplang, pupuk sabar kan, bagi dia satu, saya 2. Saya suap dia keruk saya sudah ni dia payah sangat suap, saya makan keruk saya yang banyak tu dia. Tengah-tengah makan rumah saya tengok, bang abang tak puasa ke? Allah Akbar, kau tunggulah aku minum dulu. Saya gurau lah tuan. Dia lah, disebabkan teguran tu saya berhenti. Daripada pagi sampai ke petang amplang kat sini tu kan. Terasa sedar. Azab betul rasanya. Macam betul lah. Jadi mana kata tak boleh makan, tak minum, tetapi bukan sekadar puasa saja, tetapi ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, as-siyam dan al-qiyam. Siyam dan qiyam, puasa dan membangunkan apa? Membangunkan ibadah pada bulan Ramadan. Itu persoalan dia. Sebab itulah bulan Ramadan ini dikatakan istimewa. Kalau kita tengok Nabi sungguh-sungguh ibadah, nak pula masuk je satu, dia punya deadline, dia punya timing dia, masa kemuncak dia waktu asar. Masuk aja asar, Nabi lebih menggiatkan lagi ibadahnya sebab Nabi sedang tak lama lagi dah nak berbuka. Itu Nabi. Jadi orang lelaki, saya tak tahu membuat orang lelaki hati-hati. Sebab waktu asar yang paling kritikal pada orang lelaki. Masa Ramadan mana nak pergi? Waktu tu lah fikir malam ni roti john, segala menu bunyi Cina tu dia ingat. Yong tofu, faja, kuih tiaw. Ingat lah. Dia dah ingat lah semua. Tu ingat. Kalau Nabi masuk asar dia dah terbayang dah. Ni tinggal sikit dah masa. Tapi kita pula asar ni
beria tu waktu tu lah paling ramai sekali, jam, tak ada parking dekat bazar Ramadan. Saya tegur orang lelaki je, orang perempuan saya tak tegur, sebab orang perempuan bukan pasar, dia lepas sahur dia dah fikir dah malam bukan nak makan apa. So tak boleh tolong dia. Itu memang tanggungjawab dia, dia ketua dekat dapur tu. Itu banyak saya tegur orang lelaki. Jadi sedangkan Nabi ni mana? Oh Nabi Allah. Itu sebab puasa ni ada beberapa kategori. Ada kategori umum, kategori khusus, kan? Kategori khusus, umum dia puasa je. Kita fikir bila puasa je, lepas tu tak semayang tak apa, macam puasa budak kan, puasa budak-budak pun puasa sekali siap semayang, siap ngaji, dia di sekolah petang, sekolah komputer kan. Yang kedua kan puasa khusus, dia mahu puasa dan jaga perkara tak membatalkan puasa. Kan? Puasa khusus dia jaga puasa, dia tak nak buat perkara membatalkan puasa, malah perkara yang mengurangkan pada puasa pun dia tak nak buat. Macam tu. Tu kalau boleh lah. Yang paling hebat sekali kategori puasa Nabi para sahabat. Kan? Macam mana? Langsung tak fikir pasal dunia. Ibadah. Malah sampai pada waktu berbuka puasa dengan muka yang berseri-seri, Nabi just tanya je, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa hari ini? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi senyum, Alhamdulillah. Sebab Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Ya? Cuba kalau kita buat macam tu, orang perempuan, hari pertama bulan Ramadan nak berbuka, suami tanya, buka apa ni? Jawab macam isteri Nabi jawab tadi, wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Tengok keimanan suami kita macam mana. Lauk-lauk kena masak tadi, suruh kena dalam mari dulu. Apa ni? Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Kau tengok suami kau doa, happy tak happy macam Nabi? Allahumma lakal hamd wa bika al-hamd. Ya Allah, beratnya ujianmu ya Allah. Tak mahu dia tuan-tuan, susah tapi kalau boleh yang ramai tuan-tuan yang ada cuma buah tamar dan dimasak aja bang. Kenapa tak bazarnya puasa ni, dia punya marah kan? Jadi tu nak bezakan Nabi dengan kita lah tuan-tuan kan. Mujur Allah Ta'ala bagi jari dia 10 kan, penuh tu sakut. Ada yang sampai kat bazar Ramadan tu strategi pecah, kena pecah 4, kau sana, sini, jumpa beli kat sini kulit setengah, tengok betul macam nak pergi berap. Nabi tahu nak dia beli apa. So banyak-banyak kan? Ada orang tu pergi bazar Ramadan tu habis berukun umrah ni, dia mikot ke rumah sampai kat bawah tawaf tu je satu benda tak beli, lepas tu sering bazar Ramadan tu paling banyak ujung ke ujung, tak ada dengar orang sudah ada bazir. Itu yang kita nak kuat betul sebab kata kesampaikan satu tahap paling tidak yang mengurangkan pada puasa pun kita tak buat. Boleh ke tak boleh kan? Kemudian hikmahnya agar terjana rasa nilai dan takwa tadi, senilai iman dan takwa, sebab kita penuhkan dengan ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa siam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau betul-betul niat dan dapat ampunan Allah, ada harapan. Maka puasa ni bukan hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum sahaja, tetapi adalah juga dengan kita menghidupkan amal ibadah. Mengapa kita kena puasa? Apa kita kena puasa? Pertama, kita kena puasa kerana perintah Allah. Sebab itu tadi, menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik. Bukan semua orang senang macam itu. Teruk-teruk kita pun makan macam-macam. Kalau pergi ke Kamboja, kalau pergi ke negara-negara lain, makanan pun tak ada.
Hari raya korban memang dia seronok sangat sebab hari raya korban orang banyak sedekahkan daging bagi lembu, bagi kerbau, bagi gaduh kan. Tahun ni kembali korban macam-macam buat kan, pergi ke Kemboja, pergi ke Afrika kan. Afrika tu lagi lah, Afrika tu kalau raya korban jadual nak dapat dijadualkan pengajian daging korban tu pukul 10 pagi, malam tadi pukul 12 malam dia dah beratur. Dia tak ada makanan, minum air daripada lompak-lompak aja. Bayangkan bulan Ramadan lebih lagi nunggu sumbangan-sumbangan orang. Orang bertelefon, ada satu hamba Allah daripada Rohingya telefon Mufti Arab Saudi ketika bagi kuliah, telefon, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Sahur tak sahur, kenapa tak sahur? Makanan tak ada. Kamu tak berbuka, makanan tak ada. Jadi sahur, buka, puasa sama. Memang dia tak ada makanan. Menangis Mufti Razali dengan soalan. Ada orang sesusah itu. Ni saudara kita di Palestin. Itu sebabnya lagi korban kalau kita sumbangkan ke Palestin, harga seekor lembu tu dalam 13,000 ke 15,000 harga kata. Sebab lembu tu melak dulu. Bukan senang nak nyampai ke daging dengan tahap, dengan perang, dengan apa, hancur dengan lembu sekali. Iya kan. Tengok orang ni makin teruk tengok makin teruk. Jadi macam mana ada orang lagi susah, kita ni boleh makan kan? Boleh makan kan? Cerita pasal daging korban tadi bagi kat kaum kebunnya dapat di sidai dekat pagar kan? Petais tak ada. Sangkut kat pagar kering kan, bila dia nak masak kemudian ambil daripada sidai tu, kemudian dia rebuskan sampai berminggu-minggu, sampai tinggal tulang tu berminggu-minggu dia rebus. Dia tak ada petai macam kita keadaan yang susahnya orang tu, sebab macam ni rasa orang tak makan. Kedua, kenapa mendidik diri untuk mengawal hawa nafsu? Sebab bila kita puasa boleh kawal nafsu kita, insyaAllah sepatutnya. Waktu Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang bernama nafsu, Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Nafsu jawab, aku, kau sombong. Aku siapa, kau siapa? Aku siapa, kau. Kemudian Allah letakkan tempat sejuk 100 tahun. Kemudian keluarkan balik, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Degil nafsu. Letakkan tempat sejuk, letakkan tempat panas 100 tahun, keluarkan balik, aku, kau. Akhirnya Allah Ta'ala laparkan dia selama 100 tahun, tak bagi dia makan selama 100 tahun. Bila keluar balik tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Maknanya nafsu kalah dengan lapar. Tapi ada Tuhan kita lagi lapar, lagi gagal. Nak mati ke? Marah, orang tutup pintu. Lalu belakang marah, lalu depan marah kan? Bunyi sikit marah, bunyi TV kuat marah, slow sangat pun marah, semua marah. Apa nak ni? Apa ni? Marah je. Ada tu pula orang puasa tidur. Ada juga tidur. Lepas subuh tidur sampai tengah hari. Bang Zuhur dah nak mati sangat tengok. Pak Zuhur tidur kat sejadah. Lepas tu bangun sembahyang asar, bangun asar, habis sembahyang asar, naik katil balik. Bang, dah nak berbuka ni. Nak buka dah. Ya Allah, dia duduk pasal buka pergi depan. Tidur dia pergi. Pegang tamak. Bini tanya, kenapa bang? Sekarang puasa tak rasa, tiba-tiba dah buka. Kalau kau mau buta dulu bagi, memang dah tak rasa. Itulah dia. Lebih bukan orang kita rugi tu kan. Dan tu memanglah dia kata daripada aku memandang benda-benda maksiat, baiklah aku tidur. Iyalah, tapi banyak lagi benda lain boleh buat mengelakkan tu kan. Tu dia cerita dia, mengawal hawa nafsu. Nak marah pun kurang sebetulnya. Maka nak kita lambat balik bang, yalah kejap lagi balik lah tu. Dah buat apa dah bang? Cuba sabar. Sesungguhnya semoga Allah melindungi anak kita. Tiba-tiba ya tu.
Dahsyat benar. Kemudian yang ketiganya, yang keempatnya, mencucikan jiwa, menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Tuan-tuan, lillahi ta'ala, pada bulan puasa lah, waktu saya belajar di UiTM dulu, saya UiTM di Shah Alam waktu degree. Masa diploma, saya diploma di London lalu Gajah Maka, lendu degree dekat Shah Alam, dekat Kelang lah saya jumpa. Kalau perasan dah, dekat Kelang yang sebelum Jajan Tasbih Center Point tu, kan ada satu restoran Cina tapi tu boleh nampak budak Melayu minum arak tengah hari bulan puasa tu. Saya jumpa tu, saya bercuba sekebaik, agaknya serani kot, agaknya jadi Kristian kot, bukan muka macam Melayu kot. Nampak, saya fikir tengah, bukan lagi dia tak puasa minum arak macam mana tu? Itu sebabnya macam-macam kategori orang bulan puasa ni. Malahan ingat Nabi pesan apa? Pernah Nabi satu ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat teguh, kenapa kau amin Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang berdoa. Semuanya aku mendengar malaikat mendoakan. Salah satu berdoa tu apa? Celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosa jadi ampun kata dia Allah. Aku rugi tuan sebab prepare dari sekarang, ya? Selalu dapat tajuk, pasal nak tajuk dekat banner ceramah kan, andai ini Ramadanku yang terakhir. Macam tajuk drama. Memang kita kena anggap ini Ramadan yang terakhir, kena anggap, sebab belum tentu lagi ada yang lain. Jangan panjang cita-cita, tempah baju kan, panjang cita-cita tu. Kalau kita menurut kitab Minhaj al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah melarang kita panjang cita-cita. Nabi pun pesan, kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup malam jangan cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Tempah baju, kau tengok baju pagi raya buntang, kau tengok baju. Orang tak pernah tengok baju pattern ni. Dia kata itulah, soalan ni confirm berhidup lagi pagi raya. Tiba-tiba pagi raya semua banyak tu baju tergantung, tu baju Anwar tak sempat pakai. Kan nak cakap apa? Kita panjang cita-cita. Tu keadaan dia. Jadi kalau takwa ni, perintah takwa ni termasuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjalanlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ada setengah ulama berpandangan bahawa takwa ini bermaksud sami'na wa ata'na, dengar dan kita taat, kita patuh apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan kalau nak dapat takwa ni, kata Sayyidina Ali, latihan takwa ni ada 4. Pertama, khawful jalil, takut pada Allah Ta'ala. Takut bulan puasa ni jadi takut buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Takut tak ada buat dosa. Jangan kita terpedaya, terkeliru. Wah, pahala banyak, betul? Pahala dilipat gandakan, betul. Kalau macam tu buat dosa je pun akan dilipat gandakan kalau buat dosa bulan puasa. Buat puasa tangkap orang masuk dalam kain jenazah sebab apa? Tak puasa. Keluar macam-macam, mula dapat surat gastrik lah apa. Betul, gastrik apa semua, tapi itu tidak memberikan izin kepada kita kalau kita sakit tu boleh makan depan khalayak. Siapa kata boleh? Tak boleh. Jangan main. Bulan puasa ni Allah bagi orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Tak ceritanya orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti. ABC Allah bagi cuti. Jadi orang perempuan yang tiba-tiba dia period kan, dia cuti kan, dia boleh makan tapi dia tak boleh nak makan. Ya Allah, kan mana boleh makan dia kata, dia lapar ni, dia boleh makan. Sudahnya kadang ada yang dia berpuasa je lah. Jadi takut tak nak Allah Ta'ala, dia tahu yang Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat. Naik kereta, dekat Selangor, beruling air jagung malam tadi, terumpu bawah turun. Air jagung ni time ni lah kau nak boleh. Saya ajar, berhenti
berhenti. Kalau orang yang belakang ni gelap sikit kan, berhenti situ, naikkan cermin semua. Kalau boleh tergelap siap-siap. Jadi saya ajar cara dia. Lepas tu lepaskan seat sikit pun. Apa-apa, jangan tinggal setitik pun. Ni saya ajar cara dia. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab apa? Takut Allah. Bulan puasa dia jadi jatuh. Buka pedai saja nak sejuk kat muka. Bini tak ada, anak tak ada, buka. Oh, nampak pula cendol yang malam tadi. Cendol serta keluar. Ni jauh. Waduh, time ni lah. Sejuk pula tu. Boleh bayang dia punya aroma tu. Dengan bau gula andau. Oh, gula andau Negeri Sembilan. Dia punya cendol special pakai gula andau. Bukan gula merah biasa. Kan? Ni saya ajar cara ambil. Masa tu bini tak ada, anak sekolah, hirup sampai habis. Jangan tinggal selai pun ni. Dan jangan risau perempuan yang Allah bagi kelebihan dia punya panca indera dia satu kelebihan, dia punya hati. Dia buka petai dia boleh pasang tu. Bukan ada cendol ke situ. So saya ajar dia tenang, jadi relax. Jangan marah, relax. Buat macam biasa. Buat berpuasa. Macam ni. Tadi abang buka kedai, nak tengok apa barang tak ada, kalau nak beli ke apa. Tertakut cendol tu tumpah. Jadi abang kutip lah, abang gelap, abang nak buang siap-siap. Kesian kali setiap abang balik, nak kemas pula, benda tu bersemut pula. Allah, makasih abang yang lama. Macam tu jawapan. Tapi kita buat tak? Tak buat, tak buat. Biarlah kering, biar kering, beku cendol tu, dia takkan pusing. Macam tu lah takut kepada Allah. Dia tak buat. Tapi sebolehnya bukan hanya bab makanan minum, bab benda-benda lain pun sama. Mengumpat Allah Ta'ala tahu. Jangan. Jadi nampak Samsul Pak bangun nak ke depan, dia mengumpat dah. Tingginya Samsul depan. Saya maafkan. Dia mengumpat dah tu. Nampak pula muka. Dalam TV nampak tu, ajar tu pun saya maafkan. Yang ada je ayat nak cakap pasal orang kan. Tadi kursi Tuan Nazir itu berucap, cepatlah bagi Samsul Ubat bercakap. Atau maaf ke juga. Bercakap ada je benda ada komen pasal orang. Samsul Ubat cerita macam ni, Allah Akbar. Ada je benda. Takut pada Allah ni termasuk semua perkara yang memudaratkan diri kita pun jangan kita buat. Takut sebab Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah. Memudaratkan diri kita jangan buat. Yang saja sok rosakkan diri kita. Kan? Jangan buat. Contohnya sokok. Dah berubah muka. Itu mana cerita. Saya tanya orang perempuan, apa hukum sokok perempuan? Apa hukum sokok? Sebulan suara. Haram. Iya. Orang lelaki dah mula tak selesa, tak ada kepada lain yang boleh contoh ni kan. Tapi saya faham. Tapi kita takut pada Allah ni. Takut. Kita boleh tak isap rokok berpati sampai buka? Boleh. So apa salahnya kita jadikan asbab untuk berhenti berperingkat-peringkat? Saya faham susah. Kawan tu seorang tu isap rokok bukan kata 2 kotak saya. 20 batang 40 batang saya. Ni saya ajar. Minggu ni Isnin sampai Ahad 40 batang. Minggu depan buang sebatang. So 39 batang saya. Minggu satu lagi 38 batang saya. Minggu satu lagi 37 batang saya. Minggu satu lagi mati. Contoh. Tak sempat berhenti, mati dulu. Biarlah paling tidak kita sedang berusaha nak berhenti. Mudah-mudahan ni saya bagi jalan kan. Susah nak berhenti. Alah, dia bagi contoh. Imam yang dekat apa tu nampak tak? Balik dari Jordan tu belajar tinggi. Dia sokong. Janganlah samakan dia. Dia pun dah ditarbiyah tu lain pula. Setan jaga dia tu lain. Jadi kalau boleh berhentilah. Ada orang cakap, kalau macam tu tak lah sokong kita sokong mati lah. Apa jaga setan dia kata macam tu. Sebab badan kita ni amanah Allah bagi, so jaga. Kan? Membahas bulu berbagi baik alam, kucing mati jaga. Tubuh udara kan juga, bukan rokok aja. Nampak tak? Cek kesihatan kita tahap mana.
kan. Macam contoh hari ni kan, hari ni pagi ni mungkin lah macam mana kaya kambing contoh, mana tahu kan, Samsul Empat datang takkan mihun kan, contoh lah kan, tak tahu lah kan, tuan muzik kan, orang kurang mana tahu kan, kambing hari-hari macam mana tak tahu, boleh makan kan, Nabi pun makan kambing lah betul, tapi tak adalah makan banyak macam itu ya, sepapan ilahi well done kan, kontrol nampak tak takut pada Allah pertama, mana tak buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Kedua, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Sahur, jangan tinggal. Ini pesan betul ni, jangan tinggal sahur kan. Nabi pesan apa dia? Makan, sungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam satu hadis Nabi sebut sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, jangan walaupun hanya dengan satu buah air. Dalam hadis yang lain banyak hadis semua tekankan tentang sahur. Maknanya ada ke kita dengar ada orang cakap, aku dah biasa lah puasa tak sahur, okey je. Bukan masalah okey, masalah Nabi suruh, Nabi tekankan bangun. Membeza puasa kita dengan puasa ahli kitab, Nabi kata makan sahur, makan sahur. Dan bila makan sahur makanan yang barakah, makan betul-betul. Ini makan sahur mukanya dah kena berpukul. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Hari pertama tu dia nak nasi. Apa? Bini ni marah. Yang bini orang perempuan tu fresh sebab dia bangun, dia masak. Makan. Orang perempuan tu lebih ada perempuan makan. Banyak sangat tahu tu. Yang anak ayah cakap apa, anak apa. Itu tahu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bangun nak makan, itu masalah dia. Memanglah kita kena makan, tapi nasihat saya kalau nak makan banyak, sebab saya perlu tak lupa arwah nenek saya. Ini arwah Wan nenek Umi 9 panggil nenek ni Wan hari makan sahur. Demi Allah saya kata, dia makan sahur tak pernah tak bertambahan, makan selera tu. Siapa ni? Nasi lagi Wan? Saya banyak tak? Tambah lagi makan. Siang dia puasa, makan betul-betul. Kita terbalik, membuka makan betul-betul, sahur makan betul-betul. Kita disunatkan melewatkan sahur, tapi melewatkan itu bukan pukul 8 pagi itu breakfast. Faham? Melewatkan itu kita ambil waktu hujur, kalau boleh dekat-dekat dengan waktu imsak. Waktu imsak ni kalau betul kita berhenti waktu imsak, kita ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi berhenti kira-kira 50 ayat Quran, ayat yang pendek-pendek Nabi sempat baca. Itu tempoh dia sebelum azan. Tapi kalau tengah makan tu tiba-tiba azan, macam mana? Habiskan makanan yang terakhir yang ada dalam mulut kita kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat telan, bukannya habis yang terakhir sampai pukul 9 pagi kan masih ada lagi. Ni terakhir ni. Tak kan? Macam anak kita yang baru belajar puasa, tak apalah, yang kecil-kecil ni kan, anak-anak ni sebab kita baru didik dia. Kita kena ingat, kadang-kadang orang Melayu ni dia marah betul anak tak puasa, tapi anak tak semayang dia boleh biar. Sebenarnya semayang tu yang kita kena utamakan anak-anak ni, didikan anak ni. Jadi dia kalau baru belajar puasa, tengah mengunyah pula makan laduk hodek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Mak tu betul bapak, pedas dah, malam kan minum. Lah betul bapak. Budak tu satu hari azab puasa. Sian ni, habis cepat habiskan. Habiskan. Okey. Cepat minum. Okey, macam ni macam tu. Itu je.
kan? Itu sahur. Berbuka puasa kita disunatkan mengawalkan berbuka. Tapi kalau kumpat petang tu haiti. Awal itu maknanya azannya buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa alaskika aftarna birahmatika warhamin wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah alamin. Makan, minum, tapi bukan makan dengan sesungguhnya. Sungguh-sungguh dia makan. Makan semua roti John soal sebatang. Kacau ketiak satu sepinggan, mutabak semua sekeping. La ilaha illallah. Sudah dah macam ni. Lepas tu boleh bungkus bawa pergi masjid. Dia tak habis buat pergi masjid. Nak sedekah yang aulanya sebelum berbuka, hantar ke masjid. Sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka, itu namanya perpusan sisa-sisa pekerjaan. Tahu yang kau tak habis, kau bagi kau orang. Buat more malam tu kan, bagi sebelum Allah jangan dilengah-lengahkan. Minta maaf sebab saya ni nazir masjid, so tak kuat saya tak sama orang lain. Saya berbuka lepas isyak aja. Dah ada tak macam tu ya. Azan maghrib dia buka lah buka. Dia terdengar bulan kuliah duha pagi tu, antara waktu yang dimakbulkan doa ni adalah pada waktu berbuka puasa. Dibantai ni doa berapa jam. Jangan doa sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar dengan rezeki yang Kau berikan ini, Ya Allah. Yang bini nak mampus bapak ni. Tahu kan anak tengok tafufah ni. Bila aduh, lama pula doa. Setengah jam doa aku tahu sangat. Akhirnya walhamdulillah bil alamin, al-Fatihah. Ada lagi ni. Oh gila bapak. Jangan macam tu macam maruah abah saya dulu. Sama mana pun makan. Sebab Nabi pesan apa? Jangan sekali-kali kamu mengutamakan salat daripada makan pada waktu berbuka. Nabi itu. Kan? Jadi macam mana kena makan? Itu sebab orang yang nak azan tu kan, bila dia nak azan waktu berbuka, waktu maghrib ni, dia akan paling tidak ambil buah tamar sebiji, dia minum cepat tu azan. Allahu Akbar. Macam tu. Arwah abah saya memang diajar anak aja. Bila azan aja akan subhanallah malaka sunnah bika apa nak baca doa, makan buah tamar, minum air masak, solat. Itu pun sama solat. Dan solat pun tak ada baca ayat banyak. Dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah akhirnya tawwaba, baca doa ringkas walhamdulillah alamin. Maksud tu cepat makan cepat-cepat. Makan nasi yang berat sikit, lepas tu duduk rehat sementara tunggu waktu isyak. Macam tu. Tapi kalau kita minum air gosok, makan buah tamar, itu solat tak khusyuk, lagi baik makan. Ialah makan buah tamar, minum air masak, macam tabah kan. Allah Akbar, sop kat dapur. Sedap betul sebut sop besar. Oh gila sedap tu. Langsung memang satu rakaat sebab dengar hati tak tahan. Tapi sebenarnya tak susah pun. Semayang bukan lama pun kan. Macam tu. Utamakan buka puasa dan jangan kita membazir. Seterusnya yang diturunkan bulan Ramadan yang bagi tarawih. Tak jumpa bulan lain tarawih kan. Macam mana pula Nazir dapat rayuan daripada jemaah buat surat kepada pejabat mufti Islam, minta tolong minta tolong sangat. Kenapa lah jemaah saya merayu seronok sangat tarawih, minta lanjutkan sampai Syawal. Tak boleh macam mana pun. Memang belum puasa je, jangan kita dah datang kan. Lepas tu datang tu kan, tu dia mula dia fikir adab ikut imam, ikut daripada mula sampai habis. Kalau sebab tarawih tahu segi adabnya, ikut mula sampai habis. Kita nak ikut imam, ikut sampai habis. Oh ya, aku tak main dekat sini 20 kan, 20 aku tak main lah. Yang 8 ni aku 20 je. Dia pergi masjid 20, lepas rakaat yang 8 dia uti ke belakang seseorang.
ramai buat tu ikut pada mula sampai habis. Melainkan ada keuzuran, sakit perut dan sebagainya. Hari-hari lepas dah lapar ada sakit perut, lepas dah lapar ada sakit perut, masalah tu datang sembahyang tarawih. Tapi jangan risau, hari pertama insyaAllah lebih ramai daripada malam pertama. Muka tak nak nampak, siapa ni, siapa ni, dia orang kapal ni, tak nak tengok muka. Kalau memikirkan heran, lambat kita sembahyang. Punya ramai malam tu, anak-anak semua balik, ya Allah ramai betul malam. Imam tak ada parking. Bayangkan imam, parking imam belum ada sapu. Imam datang macam biasa lah, parking aku masuk. Imam tak ada parking kan. Masuk malam ke-15, sewaktu lagu raya dah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar. Dalam masjid saf yang 5 ke 6 tu boleh parking. Tapi sini tak, sini memang penuh. Saya cakap lah, lepas tu dia dah mula, apa yang tayang sini lambat, slow, banyak orang pergi sana. Kat satu suara dalam 8 laju lah. Ya, dia pun pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Apa si mami? Seketul-seketul dia pengen. Tak, nak kerja-kerja buat apa? Ramailah yang datang malam tu pergi ke surau tu melempar. Dia semua dah tahu. Yang dia tak tahu, imam tu dapat surat tukar kerja. Dia dah balik faham. Yang tinggal imam nama, imam sabar nama dia. Boleh sampai betul ke surau? Betul tak tengok ramai ni. Dia dengar Allahu Akbar. Lain macam ni, betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batuk pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam hati ni confirm salah semua. Itu dah isyak tarawih tu. Ini ke imam tarawih, itulah imam amati lagu. Dah dulu tengah-tengah belah nak lagi tu boleh dah pandai tak lalu orang. Tak kisah. 8, 20 macam dari 9 ada yang buat 10, 8, 10, 20. Mana yang paling baik? Yang paling baik buat. Itu cerita dia. Yang paling baik buat ikut imam, paling baik. Masjid surau buat, jangan tak buat. Cubalah buat sembahyang sendiri, tarawih buat mengah. Walaupun buat slow ke, buat laju ke, mengah ikut imam tu paling relax. Mengah ada orang kan, dia bagi salam, dia sujud, dia jaga-jaga, rupanya dah witir. Ada. Tahu betul lelapnya. Ada. Itu sebab kalau nak selesa buka puasa, makan sekadar itu tenaga, jangan banyak sangat makan. Kalau makan banyak sangat tarawih itu yang rukuk nak keluar balik apa dia makan. Allahu Akbar. Allah Taala itu nak rukuk tu keluar makan, jangan makan banyak sangat. Makan sekadaran untuk tenaga. Itu sebab bila makan orang perempuan dia dah masak, dia biasanya dia kurang. Kalau dia siapkan makanan dia kurang makan. Orang perempuan dia makan pun sekadaran tu. Orang perempuan ramai yang kita tahu. Dan kadang dia dah siap dulu. Abang tak tahu suami dah depan berapa makan menteneng baru dia sebenarnya cakap menteneng tu kira penuh betul lah. Dia duduk je benar. Abang tak kita tahu jalan dulu. Dia suruh jalan dulu. Ada harapan terkorban kan. Itu dia. Dan tutup dengan witir. Tapi itu silap kita pun. Kita kena ingat satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal, solat sunat witir.
Sebelum Nabi wafat, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, Nabi wasiatkan kepada para sahabat, sepanjang kamu hidup jangan kamu tinggalkan 3 amalan. Pertama, puasa Yaumul Abid, puasa sunat hari putih, kecuali pada hari-hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari, Nabi pesan. Dan ketiga, jangan kamu tinggal solat sunat witir paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Tapi kita witir jumpa bulan puasa, masalah tu kan. Jadi tarawih. Kemudian apa lagi? Tadarus. Tadarus mestilah bacaan bersama, seorang baca yang lain sema, ya? Kena sabar. Ada orang baca slow, ada orang baca tak betul, kena tegur ni. Itu sebabnya belajar. Ada orang perempuan kadang dalam grup tu dia cakap, akak duduk tepi je, akak baca tak berapa pandai sangat, akak baca merangkak. Orang lain elok bersila, akak merangkak. Kenapa tak baca saya slow, gagak-gagak? Boleh tak duduk tepi? Boleh. Sambil-sambil dia semak orang baca, dia semak sekali dia ikut dalam hati, dia ikut slow-slow, boleh. Tapi dah 5 tahun asyik duduk tepi je, mahal. Belajar. Sekarang guru ada, belajar. Jangan tak belajar. Ustaz-ustaz dekat masjid ni pun semua boleh ajar. Betul. Belajar. Teruk sangat. Kadang dia join tadarus tapi bacaannya teruk, tapi tak ada usaha nak improvekan bacaannya. Belajar. Ada peluang sekarang ni boleh belajar kan? Belajar. Lepas tu kesian, grup tadarus ni biasanya muka yang sama setiap tahun. Muka yang sama. Cuba tengok. Muka yang sama. Quran tu kalau bercakap lah kau lagi. Betul lah. Bukannya tak bagus-bagus, cuma tambahlah. Kita join tadarus ni. Tahun ni kerajaan negeri mengumumkan, contohlah, dengan ini diumumkan kepada peserta-peserta tadarus, berita baik, kita umumkan insentif keuangan kepada peserta-peserta tadarus yang disahkan oleh pihak masjid dan juga surau yang disenaraikan. Kita akan berikan setiap peserta yang berjaya tadarus 30 malam berturut-turut tanpa gagal, kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM2,500 setiap seorang yang akan di-back-inkan pada malam 30 Ramadan. Macam kalau macam koyak Quran berebut nak mengaji, kau bagi aku pula macam tu lah kan. Tapi Tuhan nak bagi kita lebih banyak pada itu. Aku tidak menyatakan pahala yang berlipat kali ganda tu, aku tidak menyatakan pada satu huruf Allah bagi 10 kenaan pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Tapi kita tak nak lagi banyak Allah bagikan kita. Dan grup tadarus biasa perempuan dalam sana, dia berpuluh-puluh grup orang lelaki tu. Yang ramai yang tadarus dekat luar masjid, di luar masjid yang melayan makanan moral, dan ditinjau dari luar tu dia nampak orang tadarus kat dalam. Tak ramai orang malam ni mengaji. Mana perginya orang? Wah, dia tanya, mana yang tanya tu bukan orang. Dan orang yang mengaji pula orang mengaji tuan. Paling tak tu dah sampai satu muka, 2 muka jadilah kan. Kemudian apa? Kemudian pada satu malam, ada satu malam yang sangat istimewa. Satu malam sangat istimewa Allah bagi, iaitu malam 7 liku. Malam Al-Qadar. Malam 7 liku, orang tua cakap pasang filter biar terang rumah, baru malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rambut macam kau kan? Malaikat tu tahu siapa beribadah malam tu, berlumur-lumur dia turun. Malam Al-Qadar, Nabi pesan carilah pada 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Tapi tak yang penting pada 10 malam tu kita hidup kan. Apa susah 10 malam terakhir, takkan satu pun tak kena. Betul. Dikatakan bermulanya malam Al-Qadar daripada selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jadi lepas maghrib jaga, 10 malam terakhir tu jaga, maghrib, isyak, tarawih, witir. Paling tidak kalau dah malas sangat nah, pagi sebelum sahur tu, saya kata tadi, kalau kita nak makan banyak waktu sahur ni, cara ni simple. Bangun pagi awal sikit sebelum nak sahur ni, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segarkan badan, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, slow-slow relax. Lepas bagi salam, doa, tengoklah perut kita macam mana nak makan. InsyaAllah selera makan tu akan ada. Makan betul-betul.
Itu jaga dia. Ya. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam, 1000 bulan. Bersamaan dengan 83.3333 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Kalau satu malam dengan kita sebabkan satu malam kita bangun, kita at least lah kita semayang sunat 2 rakaat, menyebabkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Why not? Bagaimana tu mungkin apa? Kan? Kenapa kita tak ambil? Rugilah kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Ambil, hidupkan malam tu. Orang perempuan paling senang sekali nak dapat Lailatul Qadar. Kenapa pun? Sebab dia bangun sahur paling awal sekali biasa orang perempuan. Dia bangun, dia siapkan makanan. Walaupun dia sedang bercuti, bila bangun siapkan makanan, ya Allah, aku niatkan masak, niat siapkan, panaskan makanan ni untuk keluarga aku supaya dapat berpuasa, ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan boleh pahala ibadah, kena pula malam tu malam Al-Qadar. Macam ingat satu syarat, jangan komplain. Dia bangun mengamuk, baru dia bangun, mengangkat dia, marah lagi, tagak kawan tu marah. Jangan, jadi mana kita buatlah mana yang kita boleh buat. Malam Al-Qadar akmal lebih tanzim. Yang ketiga, latihan takwa, qanaah, berpada dengan yang sedikit, jangan membazir bulan Ramadan. Kan? Yang kita kejar ni ibadah, bukannya makanan. Yang kita kejar ibadah, bukan juadah. Ibadah, kejarlah pahala ibadah sebanyak-banyaknya bulan Ramadan. Sedekah. Sekarang nak tukar duit, tukar kat bank, dapat duit baru. Tukar singgit tak apa. Tukar, kita tukar RM300, dapat 300 keping. Satu hari RM10. RM1 bagi ke orang, RM1 bagi kat ni, bagi kat masjid, RM1 buat, tukar. Nak bagi duit kat mak, duit raya, bagi bulan Ramadan. Mak, masa 29 Ramadan tu mak, Alung dah bank in dah duit kat mak dah. Duit apa? Duit raya dah. Awal dia bagi. Bukan apa, pahala bulan Ramadan tu berlipat kali ganda mak. Oh ya ke? Habis pagi raya tempat lain tu, tu susah juga kan? Jadi kena tinggalkan sikit untuk pagi raya, macam tu. Kan? Jadi mana kata bagi pada bulan Ramadan, menyumbang qanaah, sambil kita melakkan pembaziran, bersedekah, bagi bantuan pada orang lain. Orang perempuan boleh buat dulu 10 malam terakhir, lepas dia tarawih witir, kumpul dekat rumah ni, jumpa kat rumah Puan Jamilah ni, bukan nama sebenar. Jumpa Ustaz, dia masak mehun goreng. Dia masak tak kongsi duit kita sama. Dah siap, backing dapat 50 bungkus, hantar dekat balai polis. Malam esok pula nasi goreng jantan. Nasi goreng jantan ni mana? Ada telur. Allah, siap pak, hantar ke hospital. Dapat dia orang sama. Nampaklah. Kemudian hantar pula dekat rumah anak yatim sampai 10 malam terakhir, malam 11 tu. Macam nampaklah. Mana kita tahu, takkan ada satu malam. Bukan susah, kita je yang menyusahkan. Fikir mesti macam-macam, tak semestinya. Nampak tak? Yang paling senang sekali, ambil nombor akaun Masjid Bukit Kapar, transfer pada malam, setiap malam sebelum sahur transfer. Takkan tak kena satu malam Al-Qadar. Nampak tak? Akaun Masjid Bukit Kapar, Bank Islam, akaun number 050120333831. Akaun Samsul Bank. Description, doakan saya kaya rumah steady. Amount RM1 kan, sangat amount RM1 tak apalah, online transfer, buat setiap malam. Istiqamah. Nabi paling suka umatnya beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Itu usaha tu kan? Qanaah, bersedekah, dan ingat, jangan membazir.
Tak, kita patut lagi cerdik. Kita pergi hari pertama. Memanglah faham hari pertama tak boleh bajet lagi. Seorang beli roti John, seorang sebatang. Beli mutabak Singapura, mutabak KL, mutabak Kelang, mutabak Meru, mutabak Jawa, semua beli. Yang seorang beli pecah, yang seorang beli ini. Dah penuh tak meja ni. So esok kurangkan lagi. Sampailah kita dapat temuan yang sebenar. Bayangkan 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Saya ulang, 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan, bersamaan 534,000 tan sebulan. Bayangkan. Dan lebih daripada separuh yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Perangai orang Malaysia ni makan, membuang makanan. Itu sebabnya minta maaf cakap kan? Minta maaf cakap. Kalau pergi bazar Ramadan tu satu hal, ni buffet Ramadan ni kelana luar ni. Buffet Ramadan tu bukan murah-murah tu. Ada yang mencecah RM180 satu kepala. 200 pun ada dekat hotel yang cocok dia tu, yang bukan tu, hotel mahal lah. Ada hotel mahal kan, sampai kan ada 200 lebih pun ada. Dan habis situ. Tapi kadang makan terlalu banyak, sudahnya makanan tu tak habis, ni buang. Yang paling sedih makanan yang belum disentuh. Apa makanan tu senyap, akhirnya sok makanan tu kan bersuara. Bagi tu bazir. Badak. So kena'ah dia takkan buat macam tu. Berpada dengan yang sedikit. Cara makan buffet ni kena ajar Melayu ni. Cara makan buffet, ambil sikit, makan dulu. Tak cukup, ambil lagi, makan. Bukannya ambil banyak-banyak. Ambil banyak-banyak, ambil, letak asap. Dah selesai, perjuangan belum selesai. Nampak pula kawan aku dah beli kambing, pergi pula pengantu kat balik pintu tu, ada kambing pula belakang pintu tu. Sudahnya tak habis. Berapa banyak kita boleh makan dengan tahap siang perut dah masuk angin ni semua, kita puasa kan. Berapa banyak kan kita boleh makan? Tak banyak pun, sekadaran saja. Okay? Dan yang keempat, mana yang keempat terakhir latihan takwa adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Beramallah sebanyak mungkin, kumpulkanlah amal bersedekah, buat dengan pesat pada bulan Ramadan ni. Sebab inilah kita kena anggap inilah peluang terakhir kita. Tak adalah sempat lagi kita ni. Tengok tadi kan Tuan Pengurusi kata ahlan wa sahlan yang Ramadan, yang tak sampai pun 2 minggu lagi kita nak sambut. Ya, tahu lagi kan. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang nampak elok kan, dah meninggal pahala dalam tidur meninggal, dah pahala tercakik sudu mati lah. Ada orang berjalan jatuh dalam lubang, dah tu lubang dalam gila, confirm mati ni, dalam gila lubang, bomba tadi tengok nanti hidup lagi. Dia pun terjaga, ya abang hebat bang, abang jatuh dalam lubang dalam gila bang, abang hidup lagi hebat bang. Ya ke, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati, tengok lubang tu mati. Macam mana tu? Jadi nak cakap apa? Bersedia. Dan Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kan? Tu ada orang, ada satu Allah ni, dia beli tanah dekat Seremban 5 juta, dia bina masjid 50 juta, dia wakaf untuk ayah dia dekat Seremban 2. Dia beli satu tanah dekat Senayan 6.5 juta, dia bina masjid dengan harga 100 juta, duit dia siap satu petak lubang kubur untuk dia. Dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Bayangkan kan, ada orang sampai tahap tu kan. Seronok tengok orang Islam kaya tu kan, tak salah kan. Seronok macam ni akan masjid dia tumpuk kan, macam ni Allah masjid tu kan.
Jadi kita ada peluang sedekah, kita peluang untuk ibadah yang banyak, betul tak? Sampai masa kita akan mati. Dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Ta'ala beritahu, dia kata setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan buat kalian. Barang siapa yang mengelakkan pada api neraka dan masukkan syurga, semua orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, itu ceritanya. Jadi pada bulan Ramadan ni, jangan tinggal ingat sahur, jangan tinggal berbuka puasa seadanya. Buka, jangan tak buka. Kemudian tadarus, join. Kemudian zakat yang lupa bayar. Kemudian Lailatul Qadar, kejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. So, jangan kita tak sebut. Jadi kesimpulannya dalam jalan, saya faham cara pandangan mata tu, saya faham. Contoh tenung menatap gerak tu, kalau saya teruskan mungkin berlaku malam petaka dan mual. Kalau saya teruskan tu, jadi setiap kali saya pandang tu, saya bergali tempat duduk tu, saya faham mesej yang disampaikan, saya faham. Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang paling penting kita doa, jangan berhenti. Allah mabalikna Ramadan tu, minta mabalikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Kau sampaikan aku pada Ramadan, minta sampaikan pada Ramadan. Sebab Ramadan adalah peluang kita. Ramadan ni peluang kita. Anggaplah ini Ramadan kita yang terakhir. Anggaplah. Kalau kita tahu itu terakhir, apa kita buat? Macam contoh kita kata, cakap kalau ikutkan umur Tuhan tinggal dalam 3 bulan je lagi, apa kita akan buat 3 bulan? Kita tak akan buang masa dia. Macam tu je. Ada orang malam Ramadan, malam nak Ramadan meninggal, ada. Kalau sehari sebelum nak sempat dia puasa, ya Allah Akbar. Jadi ambil peluang, minta Allah Ta'ala, minta pada Allah banyak-banyak. Sebab yang ruginya bukan orang lain, tetap kita. Ramai-ramai imarahkan masjid Ramadan ni, dikatakan madrasah Ramadan, dia kata madrasah, tempat pelatih diri kita untuk menjadi lagi baik lagi, mencapai kesempurnaan ibadah. Ilmu kena ada, ikhlaskan hati, ada perubahan pada tindakan dan perangai jadi lebih baik lagi, dan juga memula dengan niatnya kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan, sebab kata orang macam ini, pandang rumah penghulu ke itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah nak menjolok bahagian kalau ada silap dan salah. Dia kata tidak, dijanji jangan.